Dan saya dulu bekerja sebagai seorang sex worker. Macam mana? Seorang sex worker Sex workers. Okey. Apa ni ketika itu triggernya nak datang juga ke Perkim dalam keadaan pakaian tu masih lagi pakai lagi maknya hari kan? Menangis. Sampai sekarang saya akan Untuk Lalu Muhammad tak jangka kita memang pergi lalu kat mana situ nama dia? dekat Jalan Batu Bata. Jalan Batu Bata. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Yang sahabat saya yang saya kasihi tetamu kita pada hari ini dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu kita pada hari ini dalam rancangan yang baru kita perkenalkan, namanya Cahaya Fitrah. Rancangan ini ditaja ataupun dikendalikan oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Apa tujuan rancangan ini? Baik, rancangan ini saya jelaskan adalah untuk kita berkenalan dengan saudara-saudara baru kita dan kita nak mengenali mereka dengan lebih lanjut, apa juga cerita-cerita, sama ada yang secara zahirnya ataupun secara yang di sebalik itu. Dan inilah tugas Perkim Cawangan Datuk Keramat yang kami saban hari, saban minggu, bulan dan juga tahun melaksanakan dakwah kepada golongan non-Muslim juga saudara-saudara baru kita. Jadi anda sedang mengikuti rancangan, insya-Allah selama 30 minit kita akan bersiaran melalui podcast ini dengan rancangan yang saya sebut tadi, Cahaya Fitrah. Baik, saya bernama Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, merupakan pengerusi Perkim Cawangan Datuk Keramat. Yang bermula pada malam ni, pada hari ini saya akan mengendalikan rancangan ini bersama dengan tuan-tuan sekalian. Baik, untuk kali pertama ini kita nak kenalan dengan seorang saudara kita lah yang berada sini, cantik, baju jubah ni macam ustaz pula kan. InsyaAllah, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak berkenalan lah dulu dengan orang panggil Ahmad orang panggil Ahmad. Jadi boleh tak Ahmad ceritakan sikit tentang diri Ahmad? Okey ustaz. Kalau dululah masa dulu orang akan kenal nama saya adalah Kak Ina. Kak Ina? Ya, Kak Ina dulu. Masa dululah saya adalah salah seorang maknyah. Dan saya dulu bekerja sebagai seorang sex worker. Macam mana? Seorang sex worker. Sex workers. Okey. Dekat mana tu? Saya masa tu saya bekerja dekat Titi Wangsa. Titi Wangsa. Dan saya adalah salah seorang ketua maknyah kat situ. Titi Wangsa. Dan saya mempunyai banyak sangat budak-budak saya untuk bekerja dengan saya masa tu. Maksudnya di Titi Wangsa ni area mana? Kalau area Batu Bata, dekat Batu Bata. Oh, Batu Bata. Ya. Okey, nak tanya sikit. Maknyah ni memang satu gelaran yang suka untuk diperkenalkan ataupun gelaran itu elok ataupun tak elok sebenarnya? Kalau contohnya lah, kalau bagi komuniti kita, kalau dipanggil maknya, diorang tak akan marah. Tak akan marah. Tapi kalau dia dipanggil pondan atau benda-benda macam perkataan yang tak baik, diorang akan marah. Sebab maknya ni memang khas untuk dipanggil untuk komuniti kita. Okey, jadi apa nama tadi yang nama sebelum saya masuk Islam, nama saya Kak Ina. Kak Ina. Jadi Kak Ina dulu adalah maknyah. Maknyah berapa lama tu berkecimpung tu? Saya berkecimpung dalam dunia sex worker ni terlampau lama, daripada umur saya 19 tahun sampai saya dah masuk Islam pada umur saya 46 tahun. Oh, lama. Ya, memang terlampau lama masa tu, memang terlampau lama gila. Okey. Mengenai istilah sex worker tadi kan. Maaf tanyalah. Kita mungkin nak tahu kan dari sudut sex worker ni, pelanggannya lelaki atau perempuan, dan berapa sekali servis tu, harga?
Kalau nak disebut ke sini, memang kita tak kira mana-mana pun gender boleh melanggan. Tak kira lelaki atau perempuan. Kita tak kisah semua tu. Yang penting duit. Yang penting customer tu boleh bayar duit dengan kita. Atau dengan budak-budak yang saya jaga tu lah. Berapa sekali kalau Selalunya kalau dia tak bagi dalam 2-300, kita tak akan ambil. Kalau setakat RM50, kita akan buat dia servis yang tak betul lah. Servis yang cincai lah. Okey, yalah sebelum kita tanya lebih lanjut kan, Kak Ina tadi kan, Kak Ina ni, macam mana tiba-tiba boleh terjun dalam daripada umur 19? Adakah memang lahir naluri nak jadi macam tu ataupun macam mana? Terlampau banyak kisah-kisah hidup saya daripada kecil sampai ke besar. Contohnya macam ni lah. Saya dah daripada keluarga yang bercerai-berai. Mak bapa ayah saya bercerai waktu saya kecil. Dan saya dijaga oleh arwah datuk dengan nenek saya. Selepas datuk nenek saya meninggal, saya terkapar-kapar. Saya tak tahu nak pergi mana. Tapi saya adalah salah seorang budak yang sangat pandai dalam bidang akademik, dalam bidang sukan. Saya sangat pandai. Tapi disebabkan tak ada orang yang bagi sokongan pada saya terjun ke dunia yang gelap tu lah. Dan saya dikenalkan oleh kawannya seorang tu untuk ingin mencari duit yang lebih. Kau kena buat kerja macam ni. Masa tu lah permulaan sejarah hitam saya. Okey. Masa tu saya masih muda lagi, dalam umur lepas SPM masa tu 17 tahun. Memang asal duduk sini ke macam mana? Saya duduk dekat Sarawak. Masa tu kat Sarawak asal lah. Sarawak lah. Lepas tu umur saya 19 tahun, saya berhijrah pergi ke Kuala Lumpur. 19 tahun hijrah ke Kuala Lumpur. Ya, maksudnya tadi kata memang jadi seorang sebelum umur 19 tahun kan? Ya. Jadi maksudnya daripada awal kerja tu lepas SPM tu terus jadi kerja tu lah. Tak ada kerja lain lah. Tak ada kerja lain. Okey. Maaf sajalah. Kita memang Kak Ina ni naluri tu memang macam tu ke atau macam mana? Memang naluri saya memang perempuan sebab daripada faktor keluarga saya. Sebab saya, arwah datuk nenek saya tak ada perempuan. Ada saya dengan dia punya anak seorang lelaki. So tak ada yang tolong arwah nenek saya untuk masak, untuk apa. Jadi perasaan kasihan dengan nenek saya, arwah nenek saya tolong dia masak, tolong dia menyapu, tolong dia mengemas. Last jadi satu benda tu jadi keinginan saya untuk jadi perempuan. Jadi perempuan. Lahir memang asalnya memang lelaki lah. Memang lelaki. Normal lah. Normal kan? Memang normal. Okey. Jadi itu kehidupan seberengkas dari sudut Kak Ina kerja sebagai maknyah lah. Saya suka pengakuan yang berani tu. Jarang orang nak buat pengakuan begitu. Tapi tak apalah. Kita bukan cerita ni kan, bukan kita nak mengaibkan kita kan, betul, tapi Ustaz. sebagai satu pengajaran kepada orang. Okey, baik. Tadi cerita umur 19 tahun bermula usia tengah bergetah lagi tau. Kan orang paling bergetah baik. lagi. Saya datang ke Sarawak, dari Sarawak ke sini Kuala Lumpur, jejak kaki ke Kuala Lumpur, tiba-tiba masuk dalam dunia tersebut. Macam mana boleh terjun ke dalam dunia itu? Siapa yang kenalkan? Siapa yang sebelum tu di Sarawak memang pakaian maknyah ke ataupun saya memang pakaian maknyah. Masa tu saya diperkenalkan oleh kawan saya yang pernah berhijrah daripada Kuala Lumpur. Ada yang dia balik ke Batu Sarawak dan dia bercerita tentang keseronokan dekat Kuala Lumpur, tentang dapat duit banyak, dapat pelanggan banyak. So dia bawa saya pergi daripada Sarawak pergi kat Kuala Lumpur untuk berhijrah. Masa kat Kuala Lumpur ni macam-macam benda yang saya dapat. Memang mewah gila. Memang apa yang saya mahu memang aku dapat. Berapa apa ni kita dapat pendapatan lah yang paling tinggi berapa satu hari? Masa tu pada tahun 1999 tersilap saya masa tu. Tu mula jejak kaki dekat KL Kuala Lumpur sini. Masa tu memang pendapatan satu hari mungkin ustaz akan terkejut. Pendapat satu hari itu sebanyak RM2,000. Tak sampai 4 jam saya bekerja dan pelanggan sebanyak 30 orang tiap-tiap hari. 30 orang? Tiap-tiap hari. 30 lebih 4 jam? 4 jam saja. Masa tahun 1999. 1 jam tu berapa orang tu? Itulah. Memang tak dapat nafikan. Sebab dulu tak sampai 5 minit dah habis. Tak sampai 5 minit dah habis. So masa tu memang terlampau banyak pelanggan. Sebab pelanggan masa tu tak ada ambil dadah, tak ada apa. Memang bersih lah. Terutama sekali bangsa Melayu lah. Melayu? Pelanggan dia Melayu. Lepas tu bangsa yang kedua adalah India. Mengejutkan tu pendedahan. Maksudnya pelanggan adalah bangsa Melayu. Kalau kita buat pendedahan ni, Masya Allah, orang Melayu tu. Okey.
Maksudnya dari sudut kerja tu sekitar Kuala Lumpur lah. Sekitar Kuala Lumpur lah. Dia bawa ke hotel ke macam mana? Kita akan dulu masa tu tahun 1999 kita dekat tepi-tepi jalan, dekat macam contoh dekat Semak masa tu, dekat Texan. Satu nama je tempat Texan. Okey, Texan kat mana? Texan Jalan? dekat jalan Coket situlah. Ada tempat tepi Semak pun boleh jadi. Ya, boleh jadi. Harga mahal juga, RM80. Satu customer. Dululah zaman dulu, tapi sekarang tak tahulah. Okey. Sebab lama dah. Selain daripada Semak kat mana lagi? Kadang-kadang dia orang bawa ke hotel. Kat hotel lagi mahal lagi, 200-300. Dengan Mak Saleh mungkin dia orang akan bagi 500, orang bagi 600 macam tu lah. Dalam masa 1 jam macam tu. Jadi Alhamdulillah Kak Ina Allah selamatkan, tak ada penyakit apa-apa InsyaAllah, syukur Alhamdulillah kepada Allah kerana saya memang dihindar daripada penyakit yang tersebut lah. Mungkin saya baik dengan orang ke tak tahulah. Tapi mungkin itu adalah kuasa Allah kan. Okey, nak cerita dekat Sarawak kan. Sarawak tu apa ni, hidup dulu dengan Sarawak, dulu dengan siapa? Saya duduk dengan arwah datuk nenek saya. Masa tu hijrah ke sini, mereka siapa yang jaga? Yang hijrah pergi Kuala Lumpur sini. Saya bersama dengan kawan saya lah. Mak ayam saya bernama Mona. Oh, ada mak ayam. Kita kena ada mak ayam. Kalau kita tak ada mak ayam, kita tak boleh masuk Kuala Lumpur. Mak ayam ni lelaki ke perempuan? Dia macam Ahmad lah. Macam Kak Ina lah. Kak Ina lah. Macam Kak Ina. Masa tu saya saya bersama dengan mak ayam saya nama Mona. Kalau contohnya kalau kita tak ada mak ayam, kita akan dipukul. Sebab kita tak boleh masuk satu kuasa-kuasa tersebut tau. Kalau contoh kalau kita masuk ke Bukit Bintang, kalau kau tak ada mak ayam, kau akan kena sepak, kena pukul atau dia minta duit macam tu. Oh, jadi Kak Ina, lokasi tempat bertugas tu dekat mana sebenarnya? Dekat Coket lah. Coket lah. Coket. Sampai kata Bukit Bintang tadi? Kadang-kadang kita pergi Bukit Bintang sebab dia tak tertentu. Kadang macam hari ni kita dekat Coket, kadang Bukit Bintang, pergi Pudu, pergi ke Paling Indah. Dia tak tentu. Dia tengok ikut pelanggan dia. Macam tu lah. Maaf tanyalah sikit boleh. Kita tak tahu dunia ni kan. Sekarang ni yang Kak Ina nampak, masih ada lagi ke dunia macam tu? Saya nampak sekarang masih ada lagi. Tapi kasihan tengok yang kumpulan maknya sekarang lah. Diorang sekarang banyak yang diorang duduk kat rumah sekarang. Tak macam zaman kita dulu. Zaman kita dulu kita kat luar bebas, happy, seronok. Tapi sekarang diorang dekat rumah melalui internet. Kadang-kadang kita tak tahu siapa ke semua tu kadang-kadang. Kalau contohnya waktu sekarang lah. Kadang-kadang banyak kes bunuh sekarang berlaku sebab kita tak kenal customer tu. Customer tak kenal, lepas tu macam mana nak dia orang kontak daripada melalui telefon lah. Menyebabkan benda tu banyak yang membuat kejadian. Dia datang rumah lah. Dia datang rumah lah. Datang rumah yang customer yang tak kenal. Contohnya kalau macam zaman Kak Ina dulu, dekat lorong kita nampak customer tu. Kita nampak face to face dengan dia bercakap. Berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang melalui telefon kita tak nampak orang dia macam mana. So banyak dangerous waktu sekarang, tak macam dulu. Okey, baik. Okey, kita kembali dalam rancangan Cahaya Fitrah dan bersama saya Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, Pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat. Hari ini saya menjadi moderator kepada saudara baru kita, insya-Allah. Baik, tadi kita dah dengar cerita Kak Ina. Baik, sekarang ni kita nak tahu sebenarnya nama sebenar Ahmad ni siapa, kan? Lahir tahun bila, mungkin nak kenalan sikit. Kemudian sedikitlah apa yang boleh diceritakan. Nama saya dulu adalah Andrew Anamulin dan saya adalah beragama Kristian dulu. Lepas tu saya masuk Islam. Asalnya tadi Sarawak kat mana? Asal Sarawak, dekat Sibu Sarawak. Sibu Sarawak. Okey. Adik-beradik ada? Saya tak punya adik-beradik. Sebab masa ayah dengan mak saya bercerai, saya adalah satu orang saja. Lepas tu ayah dengan mak saya diorang berkahwin lain-lain dan daripada mak saya ada 3 orang adik-beradik. Daripada ayah saya pun ada 3 adik-beradik lah. Jadi yang anak antara ayah dengan mak saya seorang je. Okey. So kenal agama asalnya agama Kristian lah. Bagaimana kita nak tahu pula bagaimana detik-detik Allah campakkan hidayah dalam diri yang disebut sebagai Andrew bin Muling ni datang ke sini. Bagaimana detik itu berlaku? Memang saya kenal Islam memang dah lama, Ustaz. Memang dah lama saya kenal orang Islam. Tapi keinginan untuk memeluk Islam tu tak ada. Sebab saya tengok dalam TV, dalam newspaper mengatakan yang Islam ni, yang orang yang mengenal Islam ni banyak benda yang diorang buat yang tak betul. So saya rasa takut untuk memeluk Islam masa itulah. Tapi masa saya terdetik untuk ingin memeluk Islam tu pada tahun
pada 10 bulan 12 tahun 2021, masa tu ada bencana banjir dekat Titu Bangsa. Betul. Bencana besar masa tu, menempuh berjalan besar. Masa tu saya rasa macam sepatutnya sebelum saya pergi menghadap Allah, saya kena masuk Islam. Yang itu keinginan saya. Sebab masuk Islam sebab banjir ke ataupun sebab apa? Sebab banjir tu satu, dan yang tempat kedua adalah yang paling utama adalah masa ustaz pergi ke tempat tempat kita yang banjir situ, memberi satu benda, satu bagi apa tu kata orang, bagi bantuan untuk bangsa banjir situ. Masa tu ustaz nak bagi saya satu Al-Quran. Dia mula-mula ustaz tu kata dia nak hadiah kepada semua. Lepas tu ustaz tu lepas tu saya tanya, adakah saya bukan Islam, saya boleh minta. Ustaz tu siapa? Ustaz Suhami masa tu. Okay. Ustaz Suhami. Masa tu Ustaz Suhami dia kata dia nak hadiahkan satu hadiah yang sangat istimewa kepada penduduk situ, betul tak? Betul. Lepas tu saya dengar dia ingin memberi Al-Quran. Masa itulah saya tengok Al-Quran tu macam bercahaya, dan saya nak Al-Quran tu daripada Ustaz Suhami. Tapi masa tu salah seorang pada kawan Ustaz Suhami tak tahulah, dia kata tak boleh masuk Islam sebab bukan orang Islam, bukan Islam. Tak boleh bagi Quran. Bukan bagi Quran. Sebab tu saya cakap, kalau tak boleh, syadahkan saya sekarang. Ingat tak? Betul. Saya minta ustaz sadahkan saya masa tu. Sampai sekarang momen tu akan membuat saya rasa macam tak boleh saya sampai sekarang memang saya akan teringat Al-Quran bercahaya menyuruh saya memegang dia, ustaz. Saya tak boleh. Sampai sekarang kalau saya cerita benda ni, saya akan menangis. Sampai sekarang saya akan ingat apa yang Allah ingin kepada saya. Until now. Ya. Okey. Saya pun teringat memori kenangan waktu saat itu yang kami pun untuk lalu Muhammad tak jangka. Kita memang pergi lalu kat mana situ nama dia? Dekat Jalan Batu Bata. Jalan Batu Bata. Okey. Bertemu dengan Ahmad, dan saya terkedu bila mana Ahmad kata, saya tanya, saya beritahu saya daripada Perki menguruskan orang nak masuk Islam. Saja beritahu tu. Dia kata, saya nak masuk Islam. Kan? Ahmad cerita saya nak masuk Islam. Saya kata nak masuk sekarang. Ya, sekarang. Saya terkedu. Sebab tak pernah terjadi berlaku begitu anak masuk Islam di tepi jalan situ kan. Ini dan saya contohnya nampak, ustaz masa tu dengan pakai betul bulu mata pelesu, dengan rambut gerbang masa tu. Memang subhanallah. Masa tu Allah sayang kamu. Tanya Andrew ketika itu sebelum nama Ahmad kan. Baru habis kerja ke macam mana? Baru habis kerja, dan masa tu saya tidur. Masa tu saya dengar orang berteriak ada bantuan banjir. Masa tu saya keluar. Masa tu saya tak tahu apa-apa sebenarnya. Saya hanya tunggu je ustaz bagi bantuan. Yang last tu saya nampak ustaz keluarkan Al-Quran tu yang bercahaya, yang tu membuat saya ingin memeluk Islam. Ini bukan hanya saya saja nampak, orang lain tak akan nampak. Saya seorang, sebab itu adalah hidayah daripada Allah kepada saya. Until now, kalau saya bercerita benda ni, saya akan menangis benda tu. Saya harap Allah bagi saya istiqamah dengan Islam, insya-Allah. Okey. So momen mengucapkan kalimah syahadah, apa perasaan Ahmad ketika tu? Masa tu perasaan saya sangat gembira sangat. Macam saya lepaskan beban saya yang terlampau lama berkurun-kurun dalam badan saya. Saya lepaskan semua. Dan saya nampak satu benda yang terbaik untuk saya ke depan. Yang tu saya rasakan masa tu ustaz. Dan saya lepas benda yang kat belakang saya tu dah tak ada lagi. Until now, sampai sekarang saya rasa macam seronok. Saya tak ada peduli apa benda pun. Ya, tapi dalam keadaan ada perasaan Ahmad kan, ucapkan syahadat dalam keadaan pakaian tu, kita ambil gambar video, pakaian tu pakaian perempuan kan. Jadi tak ada ke perasaan malu ke? Tak, saya tak malu sebab saya rasa saya ingin menunjuk kepada masyarakat luar sana yang saya seorang maknya, saya memang ingin memeluk Islam, dan saya ingin kawan-kawan saya mengikuti apa yang saya lakukan. Yang itu saya inginkan. Salah satu adalah satu dakwah untuk kawan-kawan saya lain, supaya orang sedar yang Islam ni bukan untuk orang Melayu saja. Masalah Islam ni untuk overall semua orang. Dan bukan yang melakukan benda ni bukan agama, tapi individu sebenarnya. Bukan individu. Itu bukan salah agama. Islam tu adalah agama suci, daripada Allah, bukan daripada manusia. Okey, selain daripada ialah masa ketika mengucapkan kalimah syahadah, Ahmad mungkin masa tu ada rasa bahawa ada kesan daripada mengucapkan kalimah syahadah tu, sebab daripada sebelum Islam mungkin tak ada halangan nak buat apa-apa kerja kan, nak jadi set worker sebagainya. Tetapi selepas Islam tu
adakah Ahmad ada perasaan bahawa lepas ni aku tak boleh dah buat kerja ni? Ada tak macam tu? Ke macam mana? Masa tu memang perasaan saya memang saya tak ada hati untuk bekerja benda tu lagi. Masya-Allah. Tak ada hati. Ingat tak Ustaz? Masa betul. tu Ustaz boleh tak bagi Ahmad tempat tinggal? Ingat tak? Betul, Lepas tu ingat. Ustaz suruh saya jumpa 3 hari lepas tu. Lepas tu Ustaz bawa saya pergi tempat Ustaz. Ingat tak? betul. Yang saya cakap saya nak berhenti saya semua hal. Tak kira kerja apa pun masa tu. Ingat tak? Betul. Walaupun masa tu Ustaz tak bagi duit pun, sikit duit pun, saya tetap hidup dengan Ustaz dah. Saya rasa sangat gembira dan saya seronok pergi dengan pihak Berkim belajar, pergi dengan pihak Darul Fitrah belajar. Saya sangat seronok masa tu. Ingat tak masa tu? Ingat. Yalah, masa tu kita ucap syahadah di tepi jalan. Tak adalah borang apa semua kan. Tak ada borang masa tu. Saya kata datang balik ke Pergi Berkim. ya. Masa tu kan kita baru habis Covid kan. Covid semua. Jabat pun buka-buka pun rasa macam takut-takut juga kan. Jadi saya cakap hari kerja nanti datanglah. Amazing ni. Ahmad ketika tu sekejap. Siapa yang bagi nama Ahmad? Ustaz yang Saya bagi nama. Ustaz terlupa. Ustaz kalau banyak benda Ustaz Ahmad, lupa tak, kan. saya tanya ni sebab saya ingat semua apa yang berlaku Ustaz. saya tanya ni bukan apa, berkongsi dengan orang lah kan, bahawa Ahmad diberi nama Ahmad tu lah, asalnya Andrew, tapi masih kekal lama kan, Ahmad Andrew bin Muling, mana yang lain kita tak ubah kan. Ya betul. Okey, jadi saya pun amazingnya 3 hari lepas tu duk ingat mungkin tak datang dah kan, rasa nak ucap syahadah tepi jalan, rasa malu pula. Tiba-tiba datang pula Ahmad. Apa ni ketika itu triggernya nak datang juga ke Berkim dalam keadaan pakaian tu masih lagi pakai lagi maknya hari kan. Apa menyebabkan Ahmad boleh datang? Sebab saya satu benda saya fikir dalam hati saya hanya ingat Allah saja. Saya tak kira pandangan masyarakat lain dan saya ingin jadi diri saya sendiri. Supaya saya orang tahu saya seorang maknya dan saya ingin kembali kepada fitrah asal saya. Dan satu benda sebagai kata orang sebagai pengajaran untuk yang kawan-kawan saya lain kat luar sana, jangan malu. Sebab Ahmad rasa banyak kawan-kawan saya malu sebabkan dia punya identiti tu. Dari sisi pakaian diorang tu. Itu menyebabkan banyak orang yang contohnya macam kawan Ahmad nak pergi solat dengan rambut diorang panjang, dengan baju diorang perempuan, tapi diorang pakai baju lelaki tapi masih ada nampakkan perempuanan mereka. Di situ banyak orang yang setengah masyarakat lah diorang bercakap cerita tentang maknya. Sebab tu banyak maknya yang takut untuk pergi solat. Tapi lepas Ahmad dah masuk Islam, memeluk Islam, Ahmad selalu cerita dengan diorang, jangan takut, kita takut dengan Allah. Jangan takut dengan manusia. Manusia tak ada apa-apa. Baru lagi kita takut dengan Allah. Kita niat kita pergi ke masjid untuk bersolat. Bukan kita nak mendengar apa yang orang cemohan. Kalau orang cemoh kita, orang yang berdosa, bukan kita. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi itu nasihat awal daripada Ahmad kepada rakan-rakan. Baik, yang tu kita akan nanti move pada pusingan yang ketiga nanti. Kita nak rehat dulu bentuk pusingan kedua ni. Nanti banyak lagi kita nak kongsikan, nak korekkan daripada Ahmad ni berkenaan dengan kehidupan Ahmad. Saya rasa lepas ni kita nak cerita fokus pada apa yang Ahmad lalui lah selepas masuk Islam tersebut. Jadi kita berhenti rehat sebentar, saat lagi kita sambung balik. Okey Mat, kita nak masuk Ramadan ni kan. Ahmad tahu tak apa tujuan sebab apa kita berpuasa? Tujuan kita puasa ni adalah satu kewajipan kita sebagai seorang Islam untuk mengamalkan puasa. Contohnya kita makan minum kita kena tak itulah kena itulah. Okey, betul lah tu Mat? Betul. Markah penuh. Cuma saya nak sebut sikit. Pertama, puasa ni satu daripada rukun Islam. Kita ada ucap kalimah syahadah kan, yang pertama, yang kedua solat, yang ketiga puasa. Maka puasa ni jadi satu kewajipan fardu. Allah menyebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, maknanya Allah perintahkan kepada kita ni orang beriman supaya difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan pada orang dahulu. Orang dulu pun sebenarnya dah puasa, cuma mereka tak puasa di bulan Ramadan lah. Ramadan ni syariat dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa ending dia, natijah yang Allah nak daripada kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi rahsia besar puasa ni Mat, iaitu mengajak, mendidik orang supaya mengekang nafsu dia. Kita selama ni kadang marah tak tentu arah, cakap
lepas kan. Makan segala benda yang nak makan tanpa kita nak tak jaga kesihatan, maka ataupun nafsu syahwat sebagainya, maka puasa itu dia mendidik, membimbing jiwa kita supaya kita ni jangan dapat mengekang nafsu atau menahan nafsu. Menahan nafsu. Samalah mengekang, menahan nafsu tu. Itu rahsia dia. Lepas tu Nabi sebut pada orang yang tidak berkahwin, orang muda, wahai orang muda, kalau kamu tak boleh kahwin, tak mampu nak kahwin, ada satu solution, iaitu berpuasa. Jadi itu salah satulah, banyak lagi hikmah berpuasa. Kita dapat kenal orang yang susah tak makan sehari, berhari-hari tak makan. Jadi kita dapat merasai kesusahan itu, dan bulan puasa digalakkan kita banyak bersedekah untuk kita bantu orang yang susah itu tadi. Jadi kesimpulan yang saya nak buat pada rancangan ini adalah bahawa Ahmad ni adalah seorang yang saya sebut tadi, seorang yang cekal, seorang yang gigih dalam berjuang menuntut ilmu. Jadi tidak mustahil, doa saya bahawa Ahmad ni menjadi seorang yang alim satu hari nanti, dan beliaulah akan menggantikan saya, bahkan kita semua sebagai pendakwah, sebagai muallim, sebagai orang yang menyampaikan risalah dakwah. InsyaAllah saya yakin saya nampak cahaya di hujung terowong, cahaya pada wajah Ahmad bin Andrew yang saya kenal pada hari ini. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih Ahmad. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah pada Ahmad, pada kita semua sampai akhir hayat kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itulah rancangan Cahaya Fitrah pada malam ini. Kita menampilkan Ahmad bin Andrew. Marilah sama-sama kita juga doakan, titipkan doa kepada beliau agar beliau diberikan kekuatan oleh Allah SWT, menjadi asbab segala amalan beliau, amalan kita diterima di sisi Allah, dan menjadi tempat untuk mendapat syurga di sisi Allah SWT di hari akhirat kelak. Sekadar itu daripada saya. Sekali lagi, saya Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, mengurusi cawangan Perkim Cawangan Datuk Keramat, mengendalikan rancangan Cahaya Fitrah pada ini. InsyaAllah banyak lagi kita akan tampilkan rakan-rakan saudara baruku dalam rancangan kita ini kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.